Menyamar menjadi lelaki untuk memasuki pertandingan gambus. Wanita ini telah mengalahkan pemain gambus yang lain di daerah negeri Sabah. Persembahannya memukau di istana, membawanya sehingga ke luar negara dan berentap di pentas prestij Indonesia memikul nama Malaysia. Ini adalah kisah Ratu Gambus, anak Malaysia. Gambus adalah raja dalam susunan alat muzik Arab. Alat muzik tradisional ini turut terkenal di Malaysia dan sudah tentu pemainnya adalah lelaki. Siapa sangka Fauzia Suhaili atau dengan gelaran Fauzia Gambus merupakan seorang wanita yang memperjuangkan kesenian alat muzik ini. Hai, saya Fauzia Suhaili atau lebih dikenali sebagai Fauzia Gambus. Saya berasal dari negeri Sabah, Kampung Tengah Pekan Bengawan Sabah dan saya berusia 33 tahun. Okey, macam mana saya berkecimpung dalam bidang muzik gambus ni? Ceritanya panjang tapi saya ringkaskan. Dari kecil lagi saya dah terbiasa dengan alat muzik gambus ni sebab di kampung saya memang alat muzik gambus Brunei Sabah merupakan alat muzik tradisional suku kaum Brunei di Sabah. Jadi setiap di mana-mana ada majlis perkahwinan atau apa-apa majlis keramaian, pasti akan ada persembahan-persembahan alat muzik gambus ini. Dan dari kecil lagi saya dah terbiasa dengan alat muzik ini sehinggalah saya berusia 14 tahun saya mula minat dengan alat muzik gambus. Asalnya saya cuma ikut kumpulan atuk saya, kumpulan gambus yang dinamakan Panca Irama. Masa tu saya cuma ikut sebagai penyanyi sahaja. Tapi memang masa tu saya dah minat sangat dengan alat muzik gambus dan memang mahu mempelajarinya. Sehinggalah satu masa di mana saya memang teringin nak memegang gambus tu kan, tapi atuk saya marah. Dia jerit, "Woi!" Lagi kuat lah sebenarnya, tapi si lakonkan balik tu simple lah. Jadi sebab dia takut gambus tu rosak. Sebab belum pernah lagi perempuan pegang alat muzik gambus. Gambus yang diketahui mampu menghasilkan alunan musik, menghibur dan menenangkan jiwa. Ia merupakan alat musik yang susah untuk dipelajari, apatah lagi bermain sambil menyanyi. Jadi bila atuk saya sedang tidur, saya ambil gambus senyap-senyap, saya buat pergi belakang rumah atuk saya. Belakang rumah tu macam hutan sebenarnya. So, masa itulah saya belajar sendiri. Sebab sebelum tu saya dah terbiasa dengar cara dia main, cara dia latihan. Saya tengok dia punya jari-jari jemari. Jadi saya pun pergilah belakang rumah masa dia tidur, belajar sendiri-sendiri. Saya tiru sebiji macam apa yang dia buat. Diringkaskan lagi sehinggalah ada satu pertandingan alat muzik gambus secara solo di kampung, peringkat kampung. Jadi saya ikut pertandingan tu. Dijadikan cerita pula, waktu tu saya agak lasak. Jadi dalam pertandingan tu semuanya lelaki. Saya ikut pertandingan tu sebagai lelaki. Maksudnya masa tu saya rambut pendek, saya pun banyak kerja-kerja yang lelaki buat ikut. Bantu ayah, bantu bapa buat kerja-kerja lelaki. Jadi saya ikut pertandingan tu. Dalam pertandingan tu semua lelaki, saya daftar nama sebagai Fauzi. Nama saya Fauzia jadi saya pakai Fauzi. Sampailah masa turn pertandingan tu, semua satu persatu disuruh buat pertandingan seorang demi seorang sehinggalah keputusannya waktu malam saya keputusannya saya sebagai juara lah. Berikutan minat mendalam untuk belajar bermain gambus, Fauzia Suhaili sanggup menyamar sebagai lelaki hanya kerana mahu rahsia dia bermain alatan tradisional itu tidak terbongkar.
Minat terhadap alatan musik tradisional itu menyebabkan beliau sanggup menyertai pertandingan sebelum dinobatkan sebagai juara sehingga mengejutkan ahli keluarga terutama datuk beliau. Dan dalam pertandingan tu sebenarnya atuk saya pun ikut. Jadi masa malam tu, di masa mereka umumkan nama, diorang panggil lah Fauzi. Juaranya Fauzi gitu kan. Tapi saya takut mau naik sebab atuk ada situ. Tapi mau tak mau saya naik jugalah. Ambil hadiah. Lepas tu masa tu atuk nampak. Takut kena marah je kan. Tapi bila dia naik atas, dia cakap, oh ini cucu saya. Lepas tu baru dia ajar saya yang sebetul-betulnya lah. Sebab dia tahu saya boleh main. Itulah permulaannya. Bila ku bertanya, siapa kekasihmu? Kau jawab padaku, kau cintai aku. Bila kau Okey, saya kenal Fauziah kalau sampai sekarang hampir 15 tahun lah saya kenal. Macam mana kami kenal? Waktu kami belajar di satu universiti yang sama, iaitu Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Fauziah merupakan junior saya pada waktu itu, pada tahun 2007. Jadi waktu itu kami tipikal orang Semenanjung akan tahu gambus tu hanya berada di selatan Semenanjung, iaitu di Johor lah. Jadi bila kami dengar ada seorang perempuan student baru boleh main gambus dan saya rasa macam tak mungkin kot kan. Jadi waktu tu Fauziah jadi perhatian seluruh Aswara waktu tu. Tiba-tiba ada seorang gadis, waktu Fauziah pun waktu tu pun dia pun bukanlah terlampau feminin, dia sempoi dengan topi dengan jaket dia kan. Jadi bila saya tengok dia main gambus, saya ingat lelaki rambut panjang, rupa-rupanya perempuan. Okey, waktu tu lah baru cuba nak dekat. Sebab saya orang lelaki, saya waktu tu saya main gitar, saya seorang gitaris. Jadi saya rasa macam tercabar bila ada wanita yang boleh main gambus. Sebab waktu tu saya rasa macam susah nak main gambus ni. Jadi saya nak main gitar je. Fauziah kini lebih aktif di media sosial miliknya, mempunyai pengikut yang tersendiri dan kebanyakan video rakaman dibuat secara bersahaja, berjaya mencapai sehingga jutaan tontonan. Saya kenal Fauziah Gambus ni sebenarnya daripada Aswara lagi rasanya. So, masa saya last final year kat Aswara tu, dia junior yang baru masuk, freshie yang baru masuk. So kita dah tahu dah masa tu macam seorang figura yang bermain gambus ni adalah rare lah. Maksudnya jarang-jarang kita tengok lah. So maybe secara mudah tu kita akan ingat Fauziah Gambus lah, sebab dia antara orang muda yang meneruskan permainan gambus ni secara komersial daripada yang kita tengok banyak-banyak yang ada. Pelbagai cabaran telah dihadapi oleh Fauziah, namun atas kecekalan dan ketabahan, Fauziah tetap berjuang dengan semangat yang kuat. Setiap tahun di Negeri Sabah kita akan adakan Pesta Gambus Negeri Sabah. Jadi dari seluruh daerah, seluruh kampung yang ikut pertandingan tu, diorang kumpulkan semua pemain-pemain gambus yang ikut pertandingan tu untuk sama sekali buat persembahan dalam Pesta Gambus itu. Jadi dalam ramai-ramai pemain lelaki tu, saya kira main pertama lah sebagai juara. Kira bila atuk dah tahu saya boleh bermain gambus dengan baik, dia pun buatkan khas gambus untuk saya latihan. Dan lepas Pesta Gambus Sabah tadi kan, saya dapat tawaran untuk menghasilkan album pertama, yang mana album tu berjudul Fauziah Gambus. Sebab ramai yang bila saya ikut pertandingan semua panggil Fauziah mana Fauziah main gambus, lama-lama Fauziah Gambus, jadi terhasillah nama Fauziah Gambus. Lepas tu dapat tawaran buat album pun berjudul Fauziah Gambus. Lepas saja siap album tu, saya dapat surat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Lepas tu saya dari Sabah terbang ke KL, melanjutkan pelajaran di sana. Saya ambil jurusan Diploma Muzik, major muzik gambus. Saya dah berkecimpung dalam bidang gambus ni, saya rasa dah 20 tahun. Sebab saya bermula dari 14 tahun. Usia 14 tahun.
Dan banyak kenangan manis yang saya dapat. Saya ikut banyak pertandingan, saya ikut persembahan di mana-mana. Yang paling jauh saya pernah pergi yang memang kenangan manis, saya pergi ke Qatar, dan paling jauh lagi London, China. Yang paling dekat dengan Malaysia ni Singapura, Indonesia, Brunei. Jadi saya pun tengok dia punya cara dengan gaya dia tu kan, agak menarik sebab jarang saya jumpa zaman-zaman dah kira moden ada orang nak main instrumen tradisional macam tu lah. Jadi saya rasa dia ni boleh pergi jauh ni. Jadi betul lah, sampailah saya lama-lama dah bila dah jumpa kan, duduk satu tempat belajar, kenal, dah pernah function sekali. Samalah, dia punya style memang tradisional, lagu-lagu pun tradisional. Saya pun mula kenal. Jadi banyak jugalah program saya dengan Fauzia Gambus. Saya akan mengiringi dia lah dalam dia punya persembahan. Jadi sampailah sekarang. Pelbagai kejayaan telah dikecapi oleh Fauziah selama berkecimpung dalam arena muzik. Beliau telah menghasilkan album yang mempunyai pelbagai jenis muzik yang unik. Okey, salah satu pencapaian terbesar Fauziah ialah penghasilan album-album dia lah. Ada 3 album yang telah terhasil. Album pertama berjudul Fauzia Gambus yang merupakan lagu-lagu tradisional suku kaum masyarakat Brunei Sabah. Album kedua merupakan album EP Hari Raya, ada 2 buah lagu, dan juga album ketiga adalah album berkonsepkan muzik irama Malaysia contemporary. Okey, apa yang saya boleh komen ialah dia cuba nak buat benda baru. Dan contohnya album pertama tu konsep tradisional. Okey, memang betul tradisional dengan gambus Sabahnya dia main, nyanyi lagu-lagu rakyat dan sebagainya. Penerimaan pun sangat-sangat memberangsangkan, terutamanya di serantau Borneo, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Jadi waktu tu Fauziah orang kenal Fauziah sebagai seorang penggiat tradisional. Jadi orang tak tahu yang Fauziah ni pun boleh menyanyi moden. Jadi bila banyak persembahan dan sebagainya, Fauziah dah belajar lagu Inggeris, lagu Latin, lagu Hindi, lagu Cina, dah pelbagai kan, muzik rock, muzik balada, muzik Latin sebagainya. Muncullah album ketiga tu berentak Hanya Satu, Fauziah Suhaili Puteri Gambus. Jadi dalam album tu salah satu producer dalam semua lagu tu adalah AJ Koko, antara producer yang terkenal dalam era sekarang. AJ Koko dia produce daripada Kamal Seni. Saya selaku penggubah lagu dan juga penasihat album. Fauziah selaku artis dan juga pemain gambus, dan Fauziah bawakan elemen-elemen tradisional ke dalam muzik moden. Contohnya bunyi gambus dalam muzik rock, bunyi gambus dalam muzik samba, muzik gambus dalam bunyi balada dan sebagainya lah. Dan setiap lagu, walaupun ini idea Fauziah, walaupun lagu tu berentakkan dubstep, berentakkan disco dubstep, dia nak masuk serunai Kelantan, gendang Sunda, dia nak masukkan marwas, dia nak masukkan instrumen-instrumen tradisional yang ada, accordion, gambus of course lah. Jadi waktu tu saya kata boleh ke orang tak marah ke kan. Atas nasihat Pak Ngah, arwah Pak Ngah, AJ Koko dan juga komposer-komposer lain yang kami kenal, inilah masanya Fauziah, you buatlah, dia kata, bukan terpecahkan tradisi, tapi mulakan satu tradisi baru supaya anak-anak muda boleh ikut. Sebab Fauziah waktu tu ikon orang muda dalam muzik tradisional. Okey, pandangan saya tentang muzik tradisional masa kini, sebenarnya kita tengok dalam mana kita tengok dalam industri muzik lah. Sebenarnya dia ada, tapi dia tidak terlalu orang kata diangkat. Maksudnya orang masih menganggap muzik tradisional sekarang ni hanyalah untuk majlis-majlis kebudayaan, majlis kahwin. So banyak letak muzik tradisional dalam majlis-majlis. Dia tidak mengangkat prestisnya muzik tradisional tu. So kalau kita tengok antara usaha-usaha yang ada adalah seperti penyanyi-penyanyi hip hop, rapper yang buat beat menggunakan elemen-elemen tradisional untuk menjaga orang kata
warisan yang ada tu. So kalau tengok lagu-lagu pop memang jauh sekali lah cubaan tu. Tapi kalau kita betul-betul gali apa kita punya industri muzik dalam sisi lain, sebenarnya ada banyak kumpulan-kumpulan orang kata band-band Melayu yang masih bereksperimentalkan orang kata lagu pop dengan tradisional, tapi sangat susah lah untuk menarik pendengar untuk terima. So benda ni rasanya kita mungkin kena pupuk daripada sekolah rendah lah. Sebab dari sekolah rendah adalah orang kata titik mula untuk orang belajar muzik, apresiasi muzik kan. So apresiasi seni tu yang kurang, sebab tu kita mungkin tidak terlalu push prestisnya muzik tradisional. Ada segelintir saja yang push, yang usaha tu, tapi tidak cukup sokongan dia. Itulah. Supaya elemen alat muzik gambus ni lebih banyak lagi diperkenalkan di orang kata platform media masa kini kan, dah ada pelbagai tempat untuk diperkenalkan, dan kepada orang kata pengkarya, penggiat seni tradisional, kalau boleh kalau buat lagu letakkan elemen, bukan gambus sahajalah, mana-mana elemen tradisional supaya orang kata irama Malaysia tu diketengahkan lagi. Sebab untuk kita menarik minat anak muda ni, kita tidak boleh kata harapan saya nak anak muda ni supaya cinta alat tradisional. Sebenarnya kita yang perlu memberitahu kepada diorang, menunjukkan diorang alat muzik itu macam ni, muzik itu begini. Sebab kalau diorang tak kenal, mungkin tak cinta, begitulah. Kebanyakan lagi usaha yang ada sekarang ni. Kita boleh lihat sebenarnya dekat Istana Budaya, dekat badan-badan kebudayaan, memang ramai yang tengah usahakan irama tradisional ni untuk ke pentas besar. Mungkin kita minta rancangan-rancangan TV cuba mengetengahkan, macam banyak-banyak rancangan pertandingan muzik cuba ketengahkan lebih kepada muzik tradisional. Mungkin dengan cara tunjuk muzik tradisional ni adalah satu muzik yang lagi penting daripada yang lain-lain lah, macam itulah. Macam radio pun mungkin kena macam fokus untuk satu segmen untuk tradisional, supaya kita ada kita kena sustain lah. Maksudnya untuk kekal relevan yang tradisional tu, kita kena ada itulah arus tu. Sebab kalau tak ada arus tu, dia matilah. Saya berharap agar Fauziah sentiasa gigih, tak putus asa, teruskan berkarya dalam industri muzik, industri kreatif kita, especially terutamanya elemen-elemen tradisi irama Malaysia ke dalam karya-karya baru, supaya anak-anak muda, bukan saja anak muda, seluruh masyarakat akan lebih kenal dengan bunyian-bunyian irama-irama Malaysia di dalam muzik-muzik moden. Dan kalau waktu dulu kita semua kenal arwah Pangah, Allahyarham Pangah, antara pelopor muzik irama Malaysia yang telah berjaya diketengahkan dalam industri muzik kita. Sekarang ni bila arwah Pangah dah tak ada, kitalah orang-orang muda, orang-orang komposer dan penggiat seni yang baru ni lah yang akan meneruskan legasi itu. So teruslah gigih, dan juga kepada semua penggiat-penggiat seni tradisional yang ada sekarang ni, terutamanya kepada komposer-komposer dan muzik-muzik producer, hasilkanlah karya-karya anda, diselitkan elemen-elemen tradisional ke dalam karya-karya moden. Kerana di negara-negara luar semua dah buat, di India, di Arab, di Australia, American, di China, semua kan mereka telah masukkan elemen-elemen tradisional ke dalam muzik-muzik mereka, dan telah pun diketengahkan sehingga ke peringkat dunia. Tetapi negara kita masih lagi terkongkong dengan trending orang, takut buat begini, tak sesuai, kita buat begini saja. Mereka tak berani nak mencuba kerana tak ada ilmu dan juga tak ada sokongan. Jadi moga dia bertahan lama lah, sampai tak give up lah sampai akhir hayat ke.
saya akan support lah orang macam dia ni. Sebab bukan selalu ada kan. Kalau ada, mungkin berlapis dia. Sebab dia ada lah. Jadi saya rasa benda ni kita pun sama-sama lah, industri muzik Malaysia kena bagi ruang kat orang-orang yang tradisional ni berjalan seiring dengan moden lah, supaya jadi benda-benda ni tak akan dilupakan dan masih lagi menjadi satu muzik yang memang kita boleh kenang sampai bila. Itulah daripada saya. Support lah. Sehingga kini Fauziah aktif dengan membuat muzik dan memberi ilmu serta inspirasi kepada generasi baharu. Muzik tradisi tidak akan tenggelam kerana dengan tradisilah Malaysia menjadi sebuah negara yang terkenal di mata dunia.